Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kelas bersama Ustazah Salina. Pada kali ini dalam tajuk hadis Kemuliaan Berdikari Pendidikan Islam KSSM tingkatan 4. Okey, sudah bersedia semuanya? Alhamdulillah. Kita mulakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لأن يحتطب أحدكم خزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. Riwayat Al-Bukhari. Yang bermaksud, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggung di atas belakangnya untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Baiklah, cuba kita perhatikan maksud kalimah-kalimah potongan-potongan hadis ini. La'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi bermaksud jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api. Pelajar-pelajar tahu tak kayu api? Kayu api digunakan untuk bahan bakar. Ya, orang sekarang mungkin tak ada dah. Tapi mungkin ada lagi jual-jual kayu api ni untuk buat kenduri. Dan menanggung di atas belakangnya, maknanya dipikul. Ya. Bawa sendiri, kutip kayu api, pikul atas belakang untuk dijual. Untuk dapatkan pendapatan. Khairul lahu min an yas'ala ahada. Pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, lebih baik daripada meminta sedekah, lebih baik daripada mengharapkan bantuan-bantuan orang lain. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Masa kita meminta tu ada yang memberi dan mungkin ada yang menolaknya. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada konsep berdikari. Bermula dengan maksud. Apakah maksud berdikari? Pernah juga kita dengar orang sebut berdikari maksudnya berdiri atas kaki sendiri. Mungkinlah kan? Okey, maksud berdikari ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Okey, ini diperjelaskan lagi dengan konsep-konsep ini. Menggunakan potensi diri ke arah perkara bermanfaat. Masya Allah, kita manusia ini Allah kurniakan dengan pelbagai potensi yang ada dalam diri kita. Potensi dari segi akalnya, potensi dari segi fizikalnya, ya. Macam-macam potensi yang kita ada, jadi gunakanlah ke arah bermanfaat. Anda bijak melukis. Gunakan untuk yang bermanfaat. Lukis perkara-perkara sehingga boleh mendekatkan orang kepada Allah. Anda bijak menghasilkan game dan sebagainya. Hasilkan permainan ataupun game. Anda bijak gunakan komputer yang boleh buat game dan sebagainya. Hasilkan game yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, yang boleh menjana modal insan yang lebih baik. Ya. Ia membebaskan diri daripada bergantung kepada orang lain. Bebaskan diri kita daripada mengharap ataupun bergantung kepada orang lain. Seterusnya, yakin dengan kemampuan diri sendiri. Yes, you can do it. Itu perkataan macam-macam hashtag tagline yang kita dengar untuk memberi satu suntikan semangat kepada kita agar kita berdikari, yakin diri, gigih berusaha. Seterusnya, berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan potensi diri yang ada, sama ada pada diri kita, keluarga, masyarakat dan negara. Apa lagi yang kita boleh buat? Ya? Maknanya kita akan gunakan masa kita dengan sesuatu yang baik untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, berusaha gigih untuk menyara kehidupan. Kalaulah anda masih lagi muda, belum lagi bertanggungjawab ataupun belum lagi berkeperluan untuk menyara kehidupan, tapi dari sekarang lah kita kena berusaha dengan menambahkan ilmu dan kemahiran, supaya dengan ilmu dan kemahiran ini nanti dapat menjana pendapatan. Seterusnya, apakah kelebihan berdikari? Kita lihat dari aspek A, agama, E, ekonomi, P, pendidikan dan M, masyarakat.
Ya. Aspek agama. Ya, agama akan dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Aspek ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang kita yakin halal. Aspek pendidikan, melahirkan modal insan yang berkemahiran, yang berkepakaran, ya, yang berkualiti tinggi. Ini dari segi aspek pendidikannya. Aspek masyarakat, memperkasakan masyarakat agar berdaya saing. Masyarakatnya tidak lemah, masyarakatnya tidak longlai, masyarakat yang tidak malas, ya. Tetapi mempunyai jati diri yang tinggi. Bila kita berpegang dengan konsep berdikari, kita mempunyai jati diri yang tinggi untuk sentiasa berdaya saing. Ibarat kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Okey, seterusnya, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Kita hendaklah memandang mulia pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Ya, jangan pandang rendah kepada kerja-kerja yang kita nampak remeh, yang kita nampak low lah dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan itu halal dengan usaha titik peluh sendiri. Bahkan itulah yang lebih baik dan lebih mulia berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Kita hendaklah menjauhi perbuatan meminta-minta demi menjaga maruah diri. Ya, betul tu. Kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapat pendapatan yang baik. Dan kita hendaklah membantu orang yang susah agar hidup diberkati. Apabila kita telah mendapat nikmat yang banyak daripada Allah, kita bantu orang lain supaya orang lain juga boleh berdikari seperti kita. Jadi, dengan bantuan yang kita hulurkan akan menyebabkan orang lain dapat berdikari juga. Baiklah murid-murid, kita tutup dengan doa yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sangat suka umatnya berpagi-pagi, ya, bukannya bermalas-malas. Sebab berpagi-pagi ataupun di dalam waktu pagi itu ada banyak keberkatan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan aku memohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Sekian dahulu, semoga ada kebaikannya. Supaya kita semua bersemangat, ya, untuk berdikari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.